الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bertemu lagi, dan pada malam ini ceramah online kita ialah di bawah tajaan Persatuan Kebajikan Ma'had Tahfiz Darul Quran Jakim, Perkemat DQ. Jazakumullahu khairan katsira kepada Darul Quran yang telah memberi laluan pada kita untuk kita berbicara berkenaan dengan tajuk yang diberikan pada kita pada malam ini, ialah erti kemerdekaan yang sebenar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat pada saat sebelum perang Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang di antara Islam dan juga kuasa besar dunia pada ketika itu, iaitu kerajaan Parsi. Tentera Islam dihantar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu Sayyidina Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara di pihak tentera Parsi dipimpin oleh Rustam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu telah mengutus seseorang yang bernama Rubai bin Amir. Dihantar Rubai bin Amir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum daripada berlaku ataupun dimulakan peperangan.
Pada ketika itu Rubai bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ketika masuk berjumpa dengan Rustam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara pakainya sebegitu menduga Rustam yang menjadi ketua tentera perang Parsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakaiannya sebegitu sederhana sekali. Dia masuk jumpa dengan bawa pedang yang patah dan pakai seluar sintin sebelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan landa masuk ke tempat duduk Rustam, bawa masuk dengan seekor himak kaldai. Kemudian masuk tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diikatnya kaldai dia tu di kaki kursi Rustam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni sebelum dia perang, dia ajak dulu pada Islam. Rubai' bin Amir ajak Rustam untuk masuk Islam. Dan biasanya mereka punya slogan ialah aslim taslam. Islamlah kamu, kamu akan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang masyhurnya, ketika mana dia memperkenalkan diri dia dengan ucapannya, nahnu qaumun ibta'athna Allahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itu pertama sekali. Kami ialah kaum yang Tuhan bangkitkan kami, yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kami untuk kami nak mengeluarkan manusia daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, peribadatan hamba kepada hamba, kepada peribadatan hamba kepada peribadatan kepada Allah. Itu pertama. Wa min diqid dunya ila si'atil akhirah, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Itu tiga perkara. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah disampaikan kepada Rustam, inilah tujuan kami datang. Yang pertama, untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah. Yang kedua, untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Yang ketiga, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi Islam datang ialah untuk mengeluarkan manusia daripada pembelengguan kepada kemerdekaan. Manusia bila mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia menyembah sama-sama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sila. Apa ni, injak sikit Salim. Apa ni, Syekh duduk tengah tu, duduk sana sikit. Apa Wan mai, apa ni, Faidah duduk dekat dengan Wan. Injak sikit apa, Syekh Bashir bangkit duduk tu. Okey, salam Sayyidina Muhammad. Manusia bila mana
dia masih memperhambakan dirinya kepada manusia, berarti dia mempertuhankan manusia. Islam datang ialah untuk melepaskan manusia tunduk pada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunduk pada manusia yang tidak meletakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, berarti manusia masih belum merdeka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah yang berlaku dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan inilah yang sedang berlaku pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang menjadi penguasa, maka dengan kekuasaan yang ada pada dia, dia menundukkan orang kepada dia. Dan manusia bila mana dipertakutkan, tarik Nanis, tarik. Bila mana manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditundukkan dengan undang-undang dan akta. Jadi manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menjadi takut kepada penguasa. Bila bertembung di antara agama dan undang-undang, kalah agama, menang undang-undang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu adalah berlaku hari ni. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi berarti kita tak merdeka lagi. Sedangkan kita hanya perlu dan takut kepada Allah saja. Tapi dalam situasi bila mana Anis tarik sikit bagi habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru elok itu. Jadi manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dalam hatinya bersarang takut kepada makhluk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ialah suatu yang Islam tak mau sama sekali. Tak boleh. Islam nak merdekakan diri daripada tunduk kepada makhluk. Islam nak hanya tunduk kepada Allah saja. Seperti mana Sayyidina Umar pernah sebut, aku harap yang berlaku pada satu masa nanti, seseorang yang berjalan daripada Madinah ke Baghdad ataupun ke Iraq, dalam keadaan hatinya tidak takut kepada sesuatu melainkan hanya kepada Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penguasa bila mana dia berkuasa, dia nak menundukkan orang untuk tunduk pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana orang juga, dia menyuruh orang kepada parti dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan yang Islam ialah menyuruh orang kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana manusia menyuruh orang kepada parti dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa mengajak orang kepada agama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakulah yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelompongan dalam pegangan seseorang kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di antara dua perkara, menyuruh kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kelompok dengan menyuruh kepada Islam,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang menjadi suatu yang dikira cedera pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepatutnya sebagai suatu kelompok jamaah Islam, jadi kita mesti segar dan suburkan kerja dakwah yang lebih terutamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada kelompok kepartaian. Sallallahu alaihi wasallam. Makna jemaah kita ni kena perkasakan dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kena perkasakan dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad melalui kepelbagaian, dia panggil amal ijtimai. Dia ada amal jama'i, dia ada amal ijtimai. Amal jama'i jamaah, amal ijtimai kemasyarakatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dakwah ni mesti sampai kepada setiap lapisan masyarakat, mesti dakwah sampai. Kadang-kadang kita terlebih politik daripada dakwah, kadang-kadang. Jadi hak ni sangat merugikan umat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Biar orang kenal agama dulu daripada orang mengenal kelompok kita. Biar orang kenal dakwah dulu. Kita nak ajak orang main masjid, kelompok kita ajak orang buat baik. Kelompok kita dikenal sebagai kelompok al-amiru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ajak orang buat baik, tegah orang buat jahat. Allahumma salli ala Sayyidina. Tapi dimainkan oleh orang lain kerja ni. Faham tak? Bila orang lain buat kerja ni, jadi orang lain lah yang ambil, dapat menawan hati orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang perkara ni wujud, tapi dekat-dekat pihak raya baru nampak. Dia kena sepanjang tahun kerja ni mesti diperkasakan. Biar orang kenal jemaah kita, jemaah yang menyuruh orang buat baik, tegah orang buat jahat, dan jemaah yang bersifat kemasyarakatan. Inilah kelompongan yang berlaku masalah Sayyidina Muhammad yang menjadikan kita tidak bertapak dan bertempat di hati orang. Sebab dia kaedah macam ni. Ahsin ila nas tasta'bid qulubahum. Buat baiklah kepada orang, masalah Sayyidina Muhammad, kamu akan dapat menawan hati orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan kita kata benda tu tak ada, tapi tak dirasakan. Tak dirasakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kerja kita kerja besar. Itu kita nak mengeluarkan manusia daripada menyembah manusia. Menyembah manusia ni bukan mana kita buat manusia macam tok pekong. Bukan macam kita buat manusia macam sebagai seperti menyembah tokong. Tapi tunduk kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tunduk pada orang dengan makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mempertakutkan orang pada kita. Mempertakutkan orang pada kita dengan mengguna akta-akta, undang-undang segini begini masalah Sayyidina Muhammad, dan merasa puas hati dan seronok sebab orang dah tunduk pada kita. Inilah yang berlaku dulu sehingga berlaku bila mana Islam bisa masuk sebuah negara, nak buah tu
dengan meletakkan takut hanya kepada Allah, iaitu dengan meletakkan undang-undang yang selaras dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ketika itu undang-undang yang letakkan ialah undang-undang Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang takut pada ketika itu berarti orang takut kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Hari ini berlaku susun semula Kabinet Malaysia. Sallallahu. Kita dah berlepas 18 bulan kosong saja, tak nampak apa. Jadi kita harap insya-Allah dengan pengubah suaian Kabinet baru ni, jadi setiap orang menteri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akan menggunakan setiap ruang waktu, setiap ruang detik masa berlalu masalah Sayyidina Muhammad untuk mempergunakan dia untuk agama dan untuk rakyat. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap-harap saya ucapkan tahniah pada Ustaz Idris Ahmad yang dilantik sebagai Menteri Agama. Dia orang jamaah sungguh. Dia orang tarbiyah sungguh. Jadi kalau selama ni kita bercakap tentang tarbiyah jamaah, saya harap nanti Ustaz Idris akan bercakap tentang dakwah istimaiyah. Mendidik dalam jamaah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendidik ataupun program tarbiyah dalam jamaah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya tersangat mudah dibanding mendidik satu masyarakat yang sangat besar. Dipanggil istimai. Dakwah istimaiyah yang bersifat mendidik masyarakat keseluruhannya. Yang saya harap tinteng-tinteng yang dipilih Ustaz Idris ialah satu kelompok yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad akan memperjayakan untuk meletakkan asas yang terbaik untuk mendidik masyarakat pada hari ini. InsyaAllah. Moga-moga Allah kabul, Allah beri kekuatan pada Ustaz Idris. InsyaAllah. Tuan-tuan yang mata Allah sekalian, jadi saya menitipkan kepada sahabat-sahabat yang terpilih dalam kabinet baru Salah Sayyidina Muhammad, jangan takut celaan orang yang mencelah. Masa yang ada sekarang ni, bagi orang nampak kita buat apa. Kalau hari itu Salah Sayyidina Muhammad DAP naik dalam kerajaan sebelum ni, orang nampak DAP buat apa. Sampai hari orang takut dah kat DAP. Hari ni kita nak orang nampak kita buat apa dan orang suka kat kita. Jangan takut kat orang, takut pada Allah. Ni peluang yang ada, berapa bulan lagi. Jadi kita nak masyarakat menghayati agama yang kita bawa, bukan membawa agenda kepartaian yang kita bawa semata-mata. Biar orang nampak kita bawa satu landscape Islam yang lengkap. Walaupun kita masih panjang perjalanan terhadap nak mengubah undang-undang Islam dalam negara, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seseorang yang memiliki agenda yang besar dan berjiwa besar, Salah Muhammad akan tak tidur malam untuk memastikan Islam ini segak dan bangkit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasti ada jalan, mesti ada jalan, InsyaAllah. Jangan semata-mata terbentuk kabinet Salah Sayyidina Muhammad tapi kita tak dapat nak membuktikan yang kita cakap selama ni. Dah berpuluh-puluh tahun kita bercakap tentang Islam, tapi orang tak nampak Islam itu indah, Islam itu boleh dipraktikkan, Islam itu akhlak, Islam itu ialah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, taufik dan hidayah kepada Allah. Jadi itu makna yang pertama daripada makna kemerdekaan, iaitu mengeluarkan manusia daripada tunduk pada manusia kepada tunduk kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Kerajaan mesti menggunakan peluang. Ni bukan ceramah kat kerajaan. Ni sebagai satu tazkirah pada kerajaan. Peluang yang ada, guna habis sepenuh-penuhnya melalui badan-badan NGO yang berkaitan dan juga organisasi dakwah dalam kerajaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bekerja semata-mata kerana makan gaji, tapi lah bekerja untuk yang lebih daripada itu, iaitu untuk dakwah dalam masyarakat dan umat ini. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mengeluarkan manusia daripada diqid dunya ila si'atil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Apa makna dia? Maknanya umat ini mesti dididik, ditarbiyah daripada jadi ahli dunia kepada ahli akhirah. Seperti mana disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Kamu hendaklah jadi orang-orang akhirat. Kamu jangan jadi orang-orang dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia dakwah ni kadang-kadang dia bukan perlu cakap. Kadang-kadang tak perlu cakap. Dakwah kadang-kadang ialah orang melihat yang kita buat. Kalau kita buat sekalipun, kalau kita masalah senaman, kalau kita bercakap, orang tak puas hati, dia akan bangkang. Sekalipun kita cakap tu betul lah, tapi orang tak puas hati tu, dia akan bangkang. Lah ni, Allahumma salli ala Sayyidina, kita tak perlu cakap banyak, kita kena buat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak perlu cakap banyak, kita perlu buat banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita buat pula, kadang-kadang kita tak perlu highlight. Sebab kerja ni kalau buat ikhlas, dia akan highlight dengan sendiri. Allah yang akan sebarkan. Hatu nak kena tanam pada para pendakwah dan amilin kita. Dia kadang-kadang orang ni, dia faham macam ni. Kita bila kita bantu orang, kita kena penat bendera. Dia faham macam tu. Ni kita ni pergi tolong Ian ni, kadang-kadang pecah bendera. Bagi orang tahu kita ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita buat kerana itu, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kadang-kadang jadi tersalah letak. Contoh saya kata macam ni. Contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah bagi satu pengalaman ilmu bila kita tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tengok Presiden Erdogan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu mana saya di Turki, Bismillahirrahmanirrahim. Di Turki ini, sekalipun ada satu jamaah yang besar di Turki, iaitu As-Sulaimaniyah, yang mereka ada banyak tahfiz-tahfiz seluruh dunia, termasuk di negara kita. Mereka tak suka Erdogan, sebab Erdogan ni dikatakan seperti Wahabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya bergaul dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan para masyayikh di Turki. Di antaranya
para ulama-ulama Syam yang duduk di Turki, mereka sangat menyokong Erdogan, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada menunjukkan satu sikap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang itulah yang pernah dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang adil sebelum ni dalam lipatan sejarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin ni, jadi kita harap, tak tahulah PM Malaysia ni boleh buat ke tak hak yang ke-9 ni. Tapi kalau dia study, kalau dia minat, kalau dia menghayati, dia boleh buat. Macam Tuan Aziz boleh buat. Tapi kalau dia tak ada minda, dia tak ada fikrah Islam, masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh merintah, tapi hati dia, masalah Sayyidina Muhammad, hati dia kosong. Dia setiap pemimpin ni, dia setiap pemimpin Islam, dia kena baca sejarah pemimpin-pemimpin yang adil dulu. Dia kena minat sejarah Islam. Macam mana adilnya pemimpin Islam yang dulu, Rasulullah sendiri, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Khulafa' Ar-Rasyidin yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya dia bukan setakat dia buat, tapi dia menghayati. Kerana apa dia buat macam tu? Dan dia sendiri kena ada murabbi dia. Seseorang yang tak ada ilmu tak boleh nak buat sendiri. Dia kena ada ilmu, yang dia kena ada pembimbing dia, nak didik dia. Sebab pemimpin raja-raja dulu yang baik-baik, dia ada mursyid dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang dibimbing oleh Al-Syekh Muhammad Syamsuddin An-Naqsyabandi. Tu yang saya harap lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti Datuk Guru dia. Sebab nak buat baik ni, dia mesti ada panduan agama. Buat baik mesti ada panduan agama. Siapa yang pandai agama? Orang yang pandai agama ialah ilmuwan agama, tok guru, mursyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kita boleh bertanya, Tok Guru macam mana Tok Guru? Tok Guru macam mana Tok Guru? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita memimpin, kita tak pakai agama, sampai bila pun tak terbentuk agama dalam kerajaan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kuasa Perdana Menteri itu besar. Kalau Perdana Menteri itu macam dulu juga, dia berasa pandai, cukup dengan ilmu yang dia ada, tak perlu pakai agama, dia akan mengulang kesalahan dulu juga. Rakyat duk harap buat perubahan, tapi dia tak reti buat lah. Sebab dia mungkin orang kadang-kadang orang fikir memerintah ni dia merintah lain, agama lain. Sebenarnya memerintah ni ialah satu ibadah. Kalaulah merintah tu bukan satu part dalam ibadah, tak berlakulah penghijrahan Nabi ke Madinah. Hijrah ke Madinah ialah untuk melengkapkan peribadatan kepada Allah. Nabi tunjuk, merintah kena macam ni cara agamanya, salah Sayyidina Muhammad. Yang paling penting sekali niat. Bila nanti di PM, adakah kita tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak rasa bangga, nak rasa hebat, kemah aku? Banyak macam tu lah kan. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, banyak orang menganggap jawatan ialah satu kemuliaan, sedangkan Islam mengatakan jawatan adalah satu amanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tolong sampailah pada Perdana Menteri. Jadi amanah tu dia pegang ialah amanah Sayyidina Muhammad, bukan kemuliaan.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata, saya tak ingat kata-kata, tapi saya ingat sebagian kata-kata dia. Aku ni kalau boleh, aku tak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak berlaku kepada aku 3 perkara, tapi telah berlaku ke aku di antara 3 perkara tu, iaitu aku jadi khalifah. Aku harap aku tak jadi khalifah, tapi yang berlaku Allah nak aku jadi khalifah. Pasal apa? Sebab dia amanah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada zaman Rasulullah, Nabi lantik orang tu jadi pemimpin. Orang tu jadi pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya Abu Dzar ni teringin jadi pemimpin. Kalau aku naik sama lah. Akhirnya dia pergi minta kat Rasulullah, ya Rasulullah, bagilah satu jabatan kat aku Rasulullah. Dia nak jadi pemimpin tu bukan dia nak belagak, tapi dia nak dapat ibadat, dia nak dapat nilai ibadat memimpin tu. Apa Nabi kata kat dia? Ya Abu Dzar, macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad. Wa innaha la amanah. Wa innaha yawmal qiyamati la khusrun wa nadamah. Hei Abu Dzar, hang nak tahu ke? Hang tak tahu ke? Itu amanah. Ha minta tu pada hari akhirat esok ialah satu penyesalan, satu kerugian dan penyesalan. Maknanya hak hang minta ni Abu Dzar, akhirat esok silap-silap hari bulan, hang rugi di sana esok. Hang menyesal di sana esok. Hak itulah yang susah jadi pemimpin. Allahu Akbar. Sampai Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar sebut. Sayyidina Umar sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku takut kalaulah seekor unta yang berjalan tepi sungai Furat, Musa Sayyidina Muhammad, yang kaki unta tu terjatuh dalam lubang dan patah kaki dia, akan dipertanyakan kepada Umar. Dia dulu-dulu ni, sungai ialah satu highway, dan orang buat ibu-ibu negara tepi sungai. Orang buat ibu negara sesebuah negeri, dan negara itu tepi sungai. Sungai itu highway. Berarti tepi-tepi sungai itu satu perjalanan orang nak pergi ke mana-mana. Kata Sayyidina Umar, kalau ada lubang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu ekor unta berjalan tepi sungai, jatuh kaki dia dalam lubang tu, patah, akan dipersoalkan Umar, akan dipertanyakan kepada Umar. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kita ucapkan tahniahlah pada Pak Long, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi PM Malaysia yang ke-9. Pak Long kena turun padang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi macam contoh yang pernah dibuat sallallahu alaihi wasallam Muhammad oleh pemimpin-pemimpin yang adil dulu. Mana masalah Sayyidina Muhammad, agenda rakyat adalah merupakan agenda yang terutama sekali. Gaji PM Malaysia yang hampir 100,000 tu masalah Sayyidina Muhammad, ditunjukkanlah bukti, kata Pak Long, rakyat berada di hati Pak Long. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mana kepentingan diri dah tak ada, kepentingan umat yang depan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita hanya bercakap tapi kita tak buat, orang kata macam hari tu rakyatlah dah cerdik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau jadi menteri, PM dan sebagainya, semakin duk tambah duit, macam hari tu lah. Makin duk tambah harta, macam hari tu juga. Dia benda pertama,
Bila mana Khalifah Umar Abdul Aziz nak jadi khalifah, sorak yang masuk pertama sekali, sorak daripada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Sorak tu mai, kandungan sorak tu, berzuhudlah tuan dengan dunia. Kalau tuan zuhud dengan dunia, masalah Sayyidina Muhammad, rakyat akan kasih pada tuan. Hal ni yang menyebabkan boleh tahan lama seseorang Perdana Menteri dan satu orang pemimpin. Bila rakyat kasih. Bila rakyat benci, naik apa hari, turun balik. Faham tak? Jadi sebab itu, nak bagi rakyat kasih satu je pedoman dia. Zuhudlah dengan dunia. Tak tahulah Pak Long boleh buat ke tak. Masalah Sayyidina Muhammad. Dunia tak boleh di hati. Dunia hanya boleh di tangan. Kalau masih ada serakah pada dunia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu melakukanlah. Jadi saya harap insya-Allah kalau dapat, kita dapat tengok bersama. Pada meniti hari demi hari meniti, orang melihat apa yang rakyat meletakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mahkota di atas Perdana Menteri yang ke-9. Hak ni kami duk tunggu lama ni. Hak ni lah Perdana Menteri yang kami duk tunggu selama ni. Salah Sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya tak kira parti politik. Hang nama pilih parti politik apa pun, tapi cara hang buat sesuai dengan Islam, dapat keredaan Allah. Letak asas bagi betul. Asas dia kerana Allah dan Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun dia parti Melayu tu Islam lah. Dan tak kira semua rakyatnya, semua orang dalam parti apa pun ialah rakyat dia. Dan tak ada sifat balas dendam. Salah Sayyidina Muhammad. Kerja orang tak setuju, dia bangkang. Biar pilih kerja bangkang. Kita kalau kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak peduli dah orang kata apa. Yang penting aku nak Allah redha kat aku. Cukup. Jadi kita harap, itulah Perdana Menteri yang ke-9 kita. Kalau dia tak mampu buat, kena bagi orang lain boleh buat pula. Kena tunggu lagi. Jadi subhanallah. Jadi bila sambut kemerdekaan yang ke-64 ni, jadi kita menyambut kemerdekaan dengan selari dengan fikrah baru, ilmu baru, masalah Sayyidina Muhammad, yang kita harap rakyat Malaysia dah reti. Dan kita rakyat Malaysia dah letih tengok perangai pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Letih sungguh tengok lepas bercakaran. Jadi kami tak mau dah rakyat Malaysia ni. Kami nak hak kami diutamakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi cukup-cukuplah. Jadi perhatilah orang di bawah, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang tak makan, orang tak ada kerja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kita harap. Saya nak cerita tentang Presiden Erdogan. Saya bercakap dengan salah seorang masyayikh di Turki. Dia cerita ada satu orang polis yang mengiringi presiden ni. Polis yang mengiringi presiden ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhirnya letak jawatan. Tak larat ikut presiden. Dia muda lagi daripada presiden. Erdogan dah 60 tahun lebih. Tapi sentiasa musafir sebuah negeri ke sebuah negeri ke sebuah negeri. Ta'ala Sayyidina. Turki lagi luas daripada kita. Malaysia ni kecil lah. PM turun sini negeri ni, PM turun negeri ni, PM turun negeri ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Kadang-kadang PM ni dia turun, dia tak perlu habaq dia pergi.
Faham tak? Bila hebat, tapi orang akan hak jaga protokol ni akan cover bagi elok lah. Tutup lah, buat seseri bagi elok lah. Kalau nak tahu betul, pergi sendiri. Sayyidina Muhammad macam Khalifah Umar Abdul Aziz, pergi sendiri. Boleh lepas kelang kabut. Kadang-kadang hak nak jaga protokol ni tutup. Turun elok lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi harap hak ni kita tengok dalam pentadbiran baru ni. Allahumma salli ala Sayyidina. Saya harap insya-Allah Perdana Menteri 98 berbuat lebih baik daripada pemimpin yang sebelum ni. Jadi kita harap ni rakyat ni, kita harap sambutan kemerdekaan negara kita pada kali ini lebih bermakna. Kalaulah pemimpin faham maksud kemerdekaan, maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin kena lebih ada masa untuk agama. Sebab dia nak praktik agama, dia kena tahu agama tu apa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini dengan suasana yang ada Allah ni, kita bersyukurlah. Sebab orang ada masa mengaji. Orang ada masa untuk belajar. Ambil masa sikit, masalah Sayyidina Muhammad, belajar mengenal agama. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan itulah maknanya mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jangan jadi orang dunia, jadi orang akhirat. Akhirat ni jauh lagi, tak tahu tak mana hala lagi akhirat, tapi dekat di hati pecintanya, dekat di hati yang mencintainya. Jadi saya sarankan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, para pemimpin macam tu. Polis tadi letak jawatan sebab tak larat nak iring presiden. Allahu Akbar, musafir sebuah negeri ke sebuah negeri. Pasal apa dia boleh buat? Sebab kekuatannya adalah agama Allah. Tengoklah video satu budak dalam bulan puasa telefon presiden, main buka puasa di universiti dia. Tengok dia sampai kelang kabut habis dengan warden apa semua ni. Cuba Pak Long buat macam tu sekali. Tak ada Sayyidina Muhammad. Dan saya tengok, subhanallah, bukan setakat, memang zaman lah kena buat macam tu lah. Dan saya tengok banyak juga video-video yang di Pertuan Agong. Kan, dia tengok kan, dekat di hati rakyat. Dia berhenti beli kuih apa tu, Allah, kelang kabut habis lepas tu. Salah Sayyidina Muhammad. Sebelum ni orang dia pergi beli, dia turun sendiri. Jadi saya tengok kawan tu, entah macam dia terkejut agung, kereta agung mai, dia beli ayak apa tau. Terlepas benda tu, terlepas ayak tu. Agung buka tingkap. Beli di mana? Allahu Akbar. Agung kita begitu low profile. Dia makan di warung, sorang-sorang dia. Agung macam tu, PM lagi lah kena boleh buat macam tu. Soal Sayyidina Muhammad, tak ada protokol. Buang protokol tu. Supaya rakyat boleh dekat, boleh hampir, boleh cerita masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jadilah pemimpin yang duduk di hati rakyat. Rakyat suka. Jangan jadi pemimpin rakyat tak suka. Jadi turun dengan rakyat. Lepas tu jadi macam turun Aziz dulu. Dalam poket ni nak bagi ke orang lah. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi tak mudah. Dia kena mujahadah. Allah Sayyidina Muhammad. Dan gunakanlah nikmat yang Tuhan bagi untuk kita berkongsi nikmat tu dengan orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dekatilah para alim ulama. Itu pesan saya. Dekati para alim ulama. Bergantung dengan ulama ni tak lama. Tun M dulu dekat dia dengan Tok Rujidak Penang,
Tok Jazi Pendang, dekat. Lepas tu anak dia pun masalah Sayyidina Muhammad, Datuk Mukhris, tiru ayah dia, main dengan Patih Mat. Ni kena ada, mana pemimpin ni dia kena rapat dengan para ahli ulama. Jadi masalah Sayyidina untuk dia terima diri dia untuk dikomen oleh Tok Guru. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ambillah panduan apa Tok Guru nak kata kat saya. Jadi bila Tok Guru kata, ambillah dia sebagai panduan. Jadi begitu maknanya kita nak menghayati kemerdekaan kita yang ke-24 ni, insya-Allah Sayyidina Muhammad, iaitu kita nak melihat perubahan skala besar. Tadi saya tengok Tuan Mahathir marah, kabinet ni orang lama, insya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi pada saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak apa lama, tapi bukti mampu melakukan. Salah Sayyidina Muhammad, bukti mampu melakukan. Para pemimpin dia kena faham, dia bukan milik isteri dia, dia bukan milik anak-anak dia bukan milik keluarga dia, dia milik ummah, dia milik orang. Berapa tahun mereka akan jadi milik orang ni dalam ketentuan dan takdir Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Seterusnya, kemerdekaan yang sebenar ialah mengeluarkan manusia daripada juril adyan ila adlil Islam, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dapat menghayati kemerdekaan ini dalam bentuk bukan sakat kita tahu, oh inilah makna kemerdekaan sebenar, tapi kita semua dapat merasai ialah bila mana kita semua dapat melihat dan menghayati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat cukup sekat tu. Terima kasih banyak pada dalam Quran Jakim ala sayyidina Muhammad, dan kita harap insya-Allah kemerdekaan kita yang ke-64 ini jadi pembuka tirai kepada kita akan berada dalam sebuah negara yang benar-benar Allah merdekakan dia, insya-Allah. Selagi mana agama tak mendominasi negara, selama itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita masih belum dapat merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Kita harap insya-Allah sebelum kita mati, kita sempat melihat negara ini berhukum dengan hukum agama, insya-Allah, berdaulat di dalamnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat merasakan bagaimana makna baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang baik dan penghuninya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Maknanya kita harap kita akan dapat melihat Islam tertegak dalam negara kita, walaupun sehari kita sempat melihat, lepas tu kita mati pun tak apalah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pemimpin kita Allah bagi kekuatan, Allah bagi taufik dan hidayah, Allah bagi kemudahan pada mereka untuk memahami agama dan dapat pakat sama-sama mereka macam mana kita nak menjulang agama, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Darul Quran Jakim. Moga-moga Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi kemudahan, taufik dan hidayah pada mereka selama-lamanya, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا بهدايتك اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان